Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sidang hadirin ya, masih lagi berserta dengan channel Saada ni. Baiklah tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin, seperti biasa kita mulakanlah dengan menzahirkan, melafazkan rasa berterima kasih kerana masih lagi dikurniakan, dan kita zahirkan rasa bersyukur masih dikurniakan hayat, masih dikurniakan kesihatan. Selawat dan salam kasih sayang kepada junjungan besar Rasulullah SAW, sekalian Nabi dan Rasul, kedua ibu ayah kita, penjaga kita dan keturunan kita, sehinggalah kepada ayahanda dan bunda yang pertama, Adam dan Hawa alaihissalam tadi. Baiklah, pada sidang kedua bacalah tadi. Jadi kalau kita melihat dalam video sebelum ni, ada saya berikan gambar lelaki dan manusia di dalam gua. Jadi perlambangan gua, manusia di dalam gua itu diambil daripada Allegory of the Cave. Ini adalah filosofi daripada zaman Greco-Roman. Dia kata kias manusia yang duduk di dalam gua. Maka kita mulakanlah sidang ketuhanan orang Melayu dan nama Tuhan dalam pentas Sunda atau orang kita ni merujuk kepada perlambangan manusia di dalam gua dan cahayanya tadi. Kerana tanpa kita mampu meletakkan satu tiang aras yang bermula daripada awal terciptanya manusia, ayahanda dan bonda pertama pastinya mengenali Yang Maha Esa. Mereka mengenali pencipta dia, kerana merekalah manusia yang pertama. Ketika itu tak ada benda lain kan. Kita bukan ada, kita cucu keturunan dia. Baik. Jadi tahun berganti tahun, hari berganti hari. Kita ini 2022 dikatakan umat akhir zaman kan. Maka bagi kita, termasuk saya lah kan, hendak mengenali kebenarannya itu. Cerita yang benar, bukan tipu daya, benda yang hampa, benda yang kosong, benda yang tidak ada bau, benda yang tidak ada cahaya, benda yang gelap gelita, benda yang memeningkan manusia, yang tidak sejajar dengan apa yang dikatakan wal kitabil mubin tadi. Demi kita yang terang, jelas dan nyata di dalam cahaya mentari ketuhanannya tadi, Allah, Nurullah tadi, cahaya Allah, mentari Allah dan mentari Muhammad SAW tadi, Nur Muhammad tadi. Maka kita berbalik. Maka cerita manusia dalam gua ini ada dalam Greco-Romannya tadi, dan ada dalam cerita yang biasa orang terdengar, surah Al-Kahfi tadi. Jadi kalau kita melihat, bacalah tadi, dan kenapa tiba-tiba perkataan Melayu ni jadi power. Perkataan Melayu ni ada lapisan-lapisan dia. Ada cerita dan ada jalan, ada kunci, ada petunjuk jalan yang lurus mengenali ketuhanan yang tadi dan Raja sekalian alam, dan intipati jantungnya kepada kosmologi ataupun arkitektur ataupun tata cara realiti dan benda gaib atau benda zahir. Jadi kita mulakan. Bila kita melihat gua, perlambangan gua ni ada dalam Greco-Roma, ada dalam cerita yang diwarisi zaman berzaman. Di dalam proses kenapa manusia itu dicoba dan diuji. Realiti ini bagaimana sebenarnya? Pada ketika ini, malam ini kita di rumah. Kawasan saya hujan malam ni kan. Siang tadi kita berpuasa kan. Malam ni kita santai, kita mengambil masa dan kita beribadat. Maka kita membacakan ayat-ayat suci tadi kan. Jadi manusia itu umpama ketika lahir diletakkan dalam satu gua. Gua negara, gua negeri, gua dan bermacam-macam cerita yang mencorakkan pola pemikiran kita dan umpama memberi kita cahaya, dan kita bergantung kepada cahaya cerita-cerita orang.
Cerita-cerita yang didogmakan kepada kita daripada kecil sampai kita besar. Maka kenapa kita perlu faham konsep manusia dalam gua? Kenapa? Kerana kebanyakan cerita yang kita dengar ini cerita orang, bukan cerita kita peribadi. Ada yang betul, ada yang benar, ada yang tidak benar. Dan kalau kita katakan dunia ini logika, ada orang kata tak. Kita tanya saintis, dia ada teori chaos theory, fuzzy logic, logik yang tak masuk akal. Dia ada paradox, dia ada benda yang tidak masuk akal. Dia ada on off button, dia ada kecelaruan, seolah-olah ada benda yang tak kena, dan malah dikatakan seolah-olah kita ni hidup dalam program komputer. Maksud dia apa? Kalau kita melihat cerita filosofi Plato tadi, ayat dan surah pertama yang diberikan kepada Rasulullah tadi, dan cerita saintis yang mengatakan ketika ini kajian demi kajian kira matematik diorang, kita duduk dalam dunia yang diprogram. Kita ibarat duduk dalam gua. Cerita kita duduk dalam dunia yang diprogram, kan? We are living in the matrix. Samalah dekat dengan cerita Plato duduk dalam gua. Samalah dengan ayat bacalah tadi, kan? Perkataan bacalah dalam tamadun budaya orang Melayu dan juga yang Rasulullah bawa dan dapat daripada Jibril, dia sama. Akhirnya manusia akan bertemu cerita yang sama. Jadi kat situ itulah dikatakan wali, orang kata apa, petapa ke orang hebat-hebat bila dia kata bacalah, baca bersama. Hang baca aku baca hang. Kita jumpa orang tu tengok kita tengok dia. Saya jumpa Tok Batin, saya jumpa guru agama, saya jumpa ulama, saya jumpa syekh, saya jumpa guru tarikat hakikat makrifat, saya tengok dia tengok saya. Bila tengok tu baca lah tu, dia baca saya baca dia. Kita baca gerak-geri perilaku orang. Tapi kadang ada orang tu berlakon, dia sebenarnya tak gila, dia berlakon gila. Mereka memakai topeng, mereka memperagakan, berfashion mengikut keadaan. Kita datang buat ilmu, dia jawab daripada segi ilmu. Kita jumpa guru silat, dia duduk pada pakaian silat dia tadi. Kita jumpa alim ulama, dia layan kita macam alim ulama dengan orang yang nak mengaji agama lah. Jadi mereka membaca, kita membaca. Jadi bermula segalanya dengan baca. Jadi kita sambung Ustaz. Di dalam kita kepada diri saya sendiri, melihat keterbukaannya dan tamadunnya, bahasanya orang kita, pentas Sunda, pentas tua, Kedah tua, Perak tua, kan, Pahang tua. Dah berapa tiga tua tu, Pahang tua, Perak tua, Kedah tua, dan pentas Sunda yang tua. Bahasa tadi, bacalah, dan saya dah kupas bersama dengan cahaya Allah. Allahnya Melayu, terduduknya Melayu di hadapan Allah tadi. Perkataan tadi Allah. Aku kalah, aku Allah, aku tersungkur. Aku Allah, aku kalah, habislah. Kalah, yang benar-benar kalah semua habis. Semua terlepas. Dia surrender. Contoh, kan. Jadi di sinilah sidang pendengar kepada anak-anak warisan. Pada malam ini saya masih berbicara dalam konteks bacalah tadi. Jadi bila kita berbalik kepada pengkaji Mak Saleh ke teknologi ke, kedudukan bacalah itu ada cerdik dia, ada keilmuan dia, ada kunci yang mengenali alam beralam dan akhirnya pasti mengenali yang Maha Mencipta. Kau lihatlah lagu mana, kau terbalikkanlah batu ke, kau hancurkanlah batu ke, kau pakai elektron mikroskop pun. Kita baca elektron, elektron baca kita, elektron atom senyum kat kita, kita senyum kat dia. Sekali lagi atom tu kata, bodohnya manusia. Aku ada peta, aku ada manual, aku pun baca kitab aku, hang tak baca kitab hang Fauzi.
maka benarlah yang dikatakan oleh Yang Maha Esa. Semua benda hidup ni dia berzikir, dia taat pada aku, dia reti bahasa, kita tak reti bahasa. Kenapa kita kata atom ada bahasa? Kenapa kita katakan telur, sperma ada bahasa? Daripada awal kejadian dia pergi kepada perjalanan membentuk pertembungan jantan dan betina negatif positif, membuahkan. Jantan betina ada bunga tadi, ada asexual, ada pecah, ada bercerai. Single cell jadi 2 sel. 2 sel dia beranak pinak, dia meribak. Terpecah daripada 1 menjadi 2. 2 menjadi 4. 4 menjadi 8. 8 menjadi 16. Kalau betul lah dia pecah tu ikut sistem kan. Kalau tak pecah ikut sistem, ada yang kalut, dia jadi kurang 1 kan. Maka kalau kita perhalusi nilai permata yang Rasulullah bawa, yang orang kita dah tahu zaman dulu dah, tok nenek kita faham. Tu pasal orang Melayu beragama Islam. Dia kenal Rasulullah. Orang Melayu kenal ketuhanannya, kenal lah utusan Allah. Tak kenapa dia nak menolak. Apa yang kamu bawa? Apa perkataan pertama? Baca. Baca. Baca apa? Baca SOP kamu. Kamu ada menu tak? Ada kan. Contoh kenapa kita kata macam tu. Atom ada program. Jadi program tu dia baca. Dia baca, dia bertari, dia bergerak membentuk kitaran pusingan dan pattern dan corak peribadi, perangai, kelakuan, keakuannya tadi berdasarkan kepada apa yang dia baca, apa yang roh yang hidup itu baca. Tanpa kita sedari, lebah baca apa? Kenapa? Kalau dia tak reti baca cara hidup lebah, dia duduk diam lah, dia tunggu benda lain suap dia. Jadi kena sahut, dia kena makan, dia mati lah. Kita dilahirkan dengan satu yang dikatakan pembacaan. Di dalam cahaya dan tari cahaya tadi tu, kita mengenali apa acuan aku. Ada tak manusia yang merangkak? Dia berdiri atas 2 kaki sebab arkitektur dan juga acuan dia tadi. Itu pasal kadang kalau kita tengok cerita Wali-Wali 9, yang saya selalu tengok cerita Sunan Kalijaga Wali Songo, peribadi-peribadi, apa pandangan peribadi-peribadi yang hadir pada malam ini. Dia merujuk kepada acuan dan pola pemikiran dan kedudukan makam dataran hal dan ketika dan kefahaman individu pada ketika itu. Kita sentiasa berubah-ubah. Dahulu kita pandang benda ni lagu lain. Sekarang semakin kita dewasa, mengenali kesatuannya tadi, pola pemikiran dan kepercayaan kita berubah-ubah kerana kita memperhalusi. Maka cantik sungguh jadi orang Melayu kan. Memperhalusi, mengamati, amati, lihat, pandang dalam-dalam, melontarkan pandangan tadi. Jadi sulamannya bahasa, ada koding, ada tata cara, ada tarinya tadi, yang akhirnya bila kita ikut, kita tahu rahsia sejarah tadi. Kita tahu daripada mana bermulanya bahasa. Dan akhirnya bila kita bertemu dengan kunci bahasa dan lenggang-lenggok dan tarinya tadi, kita boleh bersilat. Kita boleh berjalan, kita boleh melompat di atas batu, kita boleh terapung di atas keilmuan dan mengenali dunia sekeliling kita. Kenai diri, kenai dunia. Tak kenai diri, tak kenailah dunia. Jadi inilah sebuah cerita. Cerita mengenali daripada perkataannya, bacalah tadi, cahaya tadi. Jadi berbalik pada allegory of the cave. Cerdik pandainya Greco-Roman yang menguasai dunia dan tamadun barat berteraskan berakar umbi daripada filosofi saintifik dan pola kajian pemikiran mantik dan juga rasional dan logika, akal, kerohanian subconscious alam Greco-Roman membentuk
negara barat sekarang, dan sekarang mereka membentuk dunia dengan segala persenjataan, sistem kapitalis pukau diorang ke, hierarki diorang ke, yang telah memegang muka bumi di kala ini. Mereka tetap menggunakan pakai sistem yang sama, programming yang sama. Tetapi kita, pentas Sunda, kita anak-anak bangsa Melayu, warisan Melayu, sebenarnya telah diwariskan dengan permata mengenali kata kunci bahasa. Dan akhirnya menjadilah yang dikatakan tujuan utama kita hidup di muka bumi, mengenali bahasa kita ini, berbahasa dengan Yang Maha Esa. Olahan jiwa raga kita, segenap kedipan mata kita, bertarinya bulu roma kita ini hanya untuk kupersembahkan kepada Yang Maha Esa. Maka kalau itu kita ada semua bahasa amat cantik, amat benar, ada SOP, ada tata cara, ada 1, 2, 3, 4 di tarikh melompat, maka berbahagialah anak-anak warisan yang bisa boleh melihat dan bertemu kembali dengan permata, bacalah bersama dengan cahaya Allah tu. Terang, jelas dan nyata. Kita bakal sambung babak ketiga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.